الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kita masih lagi dalam perbahasan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati yang wafat pada tahun 1331 Hijriah. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-148 daripada kitab Darul Minhaj. Betul kan? Alamatus Syaqawah. Wa fil hadithi, disebut dalam hadis, alamatus syaqawati jumudul ain ay khillatu dam'iha. Antara alamat kepada kerasnya hati syaqawah, iaitu celaka, alamat kecelakaan bagi seseorang hamba tersebut, apa dia? Jumudul ain ay qillatu dam'iha, yakni kurang mengalirkan air mata. Wa qasawatul qalbi, kerasnya hati. Yang ketiga, wa hubbud dunya, mencintai dunia, ay ar-raghbatu fiha wal inhimaku 'alayha. Maksud dia sangat berkeinginan terhadap dunia dan inhimak 'alayha, dan tenggelam dalam dunia tersebut. Wa tulul amali, dan juga panjangnya angan-angan, ay raja'ul iksari minal iqamati fid dunya. Maksud tulul amal maknanya berharap moga lebih panjang umurnya di dunia ini. Untuk apa ni? Untuk dunia. Qala Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu alamatus sa'adah. Kata al-Imam Sayyidina Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu, alamat kepada kebahagiaan apa dia? Hubbus salihin, mencintai orang-orang soleh. Wad-dunuwu minhum, mendekati orang-orang soleh. Wa tilawatul Qur'ani, tilawatul Al-Quran. Wa saharul laili, bangun malam. Wa mujalasatul ulama'i, sentiasa bersama dengan para ulama. Wa riqqatu al-qalbi, dan juga lembut hatinya. Jadi ini adalah tanda kepada as-sa'adah. Wa qila alamatus sa'adati, dan dikatakan antara tanda bagi sa'adah, bagi kebahagiaan, an tuti'allaha wa takhafa an takuna mardudan, mentaati Allah Ta'ala dan bimbang dia ditolak. Itu alamat sa'adah. Dia mentaati Allah tapi dia bimbang takut ditolak amalan yang dia lakukan, dan juga kecintaan dia ditolak. Wa alamatu syaqawati an ta'siyahu wa tarju an takuna maqbulah. Alamat syaqawah pula, dia melakukan maksiat kepada Allah tapi dia berharap agar diterima amalan-amalan dia. Maksudnya rajak bukan pada tempatnya. Boleh? Jadi itu tanda kepada syaqawah dan juga tanda kepada tanda kepada sa'adah. Qatimatun fil amni min salbil iman. Qala Abu Idris Al-Khawlani, kata Sayyidina Abu Idris Al-Khawlani, sa'altu Sayyid Al-Qadira alaihi salatu wassalam, saya telah bertanya kepada Sayyid Al-Qadir, Nabi Allah Khadir alaihi salam. Boleh baca Khidir, boleh baca Khadir. Faqultu ya Nabi Allah, ayu amalin idza amilahu al-'abdu amanahu Allahu 'anil iman, 'ala al-iman. Aku bertanya kepada Sayyid Al-Khidir alaihi salam. Maksud saya Abu Idris Al-Khawlani pernah bertemu dengan Nabi Allah Khadir secara jaga. Dan aku tanya kepada dia, wahai Nabi Allah, ayu amalin idza amilahu al-'abdu, kalau amal tersebut dilakukan oleh hamba tadi, amanahu Allahu 'alal iman, maksud Allah Ta'ala akan kekal dia dalam iman. Faqala li adraktu 100,000 nabiyyin, kata Nabi Allah Khadir alaihi salam, aku telah bertemu dengan 100,000 para nabi. Wa sa'altuhum an isti'mali syai'in ya'manu al-'abdu bihi min salbil iman, dan aku bertanya kepada mereka an isti'mali syai'in ya'manu al-'abdu bihi min salbil iman. Falam yujibni ahadun minhum,
benda apa yang boleh digunakan, diamalkan untuk selamat hamba tersebut daripada dicabut imannya. Maka seorang pun, kata Sayyidina Khadir AS, tidak menjawab apa yang aku tanya. Hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu an dhalik, sehinggalah aku bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada beliau, baginda Rasul. Faqala hatta as'ala Jibril an dhalik. Sayyidina Rasul kata, nanti aku tanya Jibril dulu. Fasa'alahu an dhalik faqala hatta as'ala Rabbal Izzati an dhalik, sehinggalah aku bertanya kepada Tuhanku, Tuhan Rabbul Izzah. Fasa'ala Rabbal Izzati an dhalika faqala Allahu Azza wa Jal, dan apa yang dijawab oleh Allah. Jadi ini musalsal dengan soal ni. Oleh Sayyidina Jibril tanya kepada Allah, Nabi tanya kepada Sayyidina Jibril, Sayyidina Khadir tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Idris Al-Qawli ni bertanya soalan kepada Sayyidina Khadir alaihi salam. Apa nama Sayyidina Khadir? Nama Khadir nama apa? Nama dia Khadir. Nah. Khadir nama gelaran dia kan. Dia punya apa ni, kunyah dia Abul Abbas. Abul Abbas. Nama dia apa dia? Itu laqab dia, Khadir. Khadir itu laqab dia. Namanya Balia ibnu Malkan. Balia ibnu Malkan. Itu kata ulama, siapa yang ingat nama Sayyidina Khadir dan ingat laqabnya, masuk syurga insya-Allah. Nah, siapa yang ingat nama Nabi Khadir, yakni Balia bin Malkan, Abul Abbas Balia ibnu Malkan, dan dia punya laqab Khadir alaihi salam, insya-Allah masuk syurga Allah Taala. Faqala Allah Azza wa Jal, man wadhaba ala qiraati ayatil kursi. Nah, siapa yang muwadhabah, berterusan membaca ayat kursi, wa amana ar-rasulu ila akhir surah, ni amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhir al-ayah. Wa syahida Allahu sakit hidung. Pedih. Ni perasa apa pula ni? Ni hijau. Teh hijau. Teh hijau. Wa syahida Allahu, dan juga syahid Allah, baca syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ila qawlihi aslim, ila qawlihi islam, yani indallahi al-islam. Baik tu. Dan kemudian baca wa qulillahumma malikul mulk. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Macam itu kan. Sampai tulijul laila fin nahar, sampai ke bighairi hisab. Dan kemudian baca surat al-Ikhlas, kemudian muawwidhatain, kemudian Fatihah aqiba kulli salatin amina min salbil iman. Insyaallah. Ini dibaca oleh orang apa ni, zikir waktu sembahyang. Kan orang apa ni, tua-tua duk ajak, untuk guru duk ajak baca doa ni lah. Untuk apa ni? Untuk daripada dijabut iman kita. Tu. Baca tahlil. Baca tahlil kan baca yang ni. Lepas tu halang orang tahlil. Halang orang zikir selepas sembahyang. Tak kelawak. Nak suruh apa? Nak suruh salbil iman. Bila disalbil iman, bila umat dah tinggal zikir, dan ditarik dah daripada muwazabah dengan perkara tersebut, apa yang berlaku lepas tu? Lepas tu tak selamat umat ni. Lepas tu tidak ada jalan yang hampir kepada etis, hampir kepada tinggal agama ni, melainkan daripada jalan ahli bid'ah. Kita tak selamat. Saya tak mau sebutlah kelompok mana, tapi ahli bid'ah. Itu ya. Dan kebanyakan apa ni daripada mereka tak selamat. Golongan ni. Kalau mereka berterusan dengan perkara tersebut, dikuatiri akan jadi khatam mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi mereka cari kebenaran. Lain. Bau ni lain. Bau ni sedut, tak batuk. Bau tadi sedut, batuk. Dia kena hak asli juga. Ni berapa ratus dulu? 200 dia punya kayu dia. 200. Ada lah harga.
Sebab dia tak campuran, tak ada campuran. Hai Muhammad, duduk elok. Qala al-Hakim Tirmizi, ra'aitu Rabbal Izzati alfa marratin. Allah. Imam Hakim Tirmizi kata, aku telah melihat Allah Ta'ala sebanyak 1000 kali. Faqultu ya Rabbi, inni akhafu min zawalil iman. Saya bimbang takut nanti tergelincir iman, tercabut iman. Fa'amarani bi qira'ati hadha ad-du'a baina sunnatil fajri wa fariidatih. Jadi aku diarahkan untuk membaca doa ini di antara sunat fajar dengan salat fardu subuh. Wa huwa hadha. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi hurmatil Husaini wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najini minal ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatik ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Baca doa ni. Tak ingat tulis nanti. Wa dhukira fi hayatil hayawan anna man shalla ba'da sunnatil maghrib raka'ataini kulla lailatin. Siapa yang menunaikan solat sunat selepas maghrib 2 rakaat, shalla ba'da sunnatil maghrib. Oh, ba'da sunnatil maghrib. Maksud selepas sunat maghrib dia sembahyang 2 rakaat lagi. 2 rakaat apa? Kulla lailatin, pada setiap malam. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi. Dan dia baca pada setiap rakaat tadi Fatihah kitab wa ayatul kursi. Dan baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Maksudnya baca yang sama. Fi kulli raka'atin. Maksudnya fi kulli raka'atin baca Fatihah. Rakaat pertama baca Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad dengan muawwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca yang tu. Kemudian rakaat kedua pun sama juga. Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca 3 qul. فإذا سلم منها bila dah bagi salam صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 dan selawat kepada Nabi 10 kali wa qala 3 dan kemudian sebut yang ketiga Allahumma inni astaudi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da wafati amina min su'il khatimah. Apa? Maka akan selamat dia daripada su'ul khatimah. Baca doa ni, Allahumma inni astaudi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Jadi kita jadikan apa ni sebagai wadiah. Nah, simpanan kita kepada Allah Taala. Agar Allah Taala jaga simpanan tersebut, dijaga daripada ditarik daripada iman. Amina min su'il khatimah. Dijaga dia daripada su'ul khatimah. Nah. Ya? Tak, ba'diyah. Ba'da sunnatil maghrib. Dah, kalau kata sunnatil maghrib, sunnah maghrib, dah. Dia terpulang ni, terpulang mana-mana. Sebab sunat maghrib yang afdalnya apa ni, ba'dal maghrib. Yang afdal ba'dal maghrib. Ya. Sebab waktu sebelum maghrib disuruh kita cepat. Dia bukan sunat yang yang dituntut sebelum maghrib. Nak buat dalam masalah. Sebab kita punya waktu maghrib bukan macam mazhab Maliki. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Siapa yang berwuduk dan kemudian kata Nabi, siapa yang berwuduk dan kemudian membaikkan wuduknya, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kataba atau kutiba biraqqin ay fihi thumma tubi'a bitabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah ay lam yatatarraq ilayhi ibtal. Nah, kutiba apa dia ni? Biraqqin ay fihi. Biraqqin fihi. Raq fihi apa dia maksudnya ni? Thumma tubi'a bi tabi'in.
Tengok. Situ apa dia? Biraqin ke fi? Biraqinan. Ketiba biraqin. Raqin apa dia? Tak ada insight tak? Ada tengok. Raqin apa dia? Kertas lembaran. Jadi ditulis satu lembaran, kemudian tubi'a bi tabi'in, kemudian dicop. Lembaran tu buat berapa raqin ni? Buat berapa kertas macam tu ya? Atau dibuat dengan besi? Daripada kulit Jadi apa ni ditulis di atas kulit dan kemudian dicop dan tidak akan pecah lagi benda tersebut sampai hari kiamat. Ai lam yatatarraq ilaihi ibtal. Maksudnya tidak akan dibatalkan perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain, futihat lahu thamaniyatu abwabi al-jannati yadkhulu min ayyi syaa, min ayyiha syaa. Dia boleh masuk daripada mana pintu yang dia inginkan. Faham? Yang diketahui oleh Allah pintu mana yang dia akan pilih. Qala al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum, dan kata para ulama, hadha yadullu wa hadha yadullu ala anna qaila dhalika yamutu 'ala al-iman. Kata ulama, ini menunjukkan bisyarah kepada orang yang baca doa selepas wuduk, mereka ini akan mati dalam keadaan beriman. Itu sebagai bisyarah. Kalau lepas wuduk ambil wuduk kemudian baca doa, maka dia akan dicatat dengan catatan sedemikian. Maksudnya apa dia? Dia min ahlil iman. Ahlil iman. Maksud dia akan mati dalam keadaan beriman. Jangan bimbang. Iz sarihuhu adamu tatarruqil butlani lahu aslan walau mata kafira. Itu dia. Walau mata kafira la tatarraqa ilaih. Faham tak? Jadi kata sarihnya bila disebut adamu tatarruqil butlani lahu, maksudnya tak akan dipecahkan, maksudnya tak akan berlaku kepadanya pembatalan pada perkara tersebut, dia tak akan kafir. Boleh? Walau mata kafiran, kalau dia mati kafir, la tatarraqa ilaih, akan berlaku perkara tersebut kepada dia. Tamam? Jadi tak akan berlaku pembatalan, maksudnya dia akan mati dalam keadaan beriman. Kalau kafir, maka dia sudah tentu akan dia tatarraq ilaihi al-butlan. Wa hina idzin fayata'akkadu qawlu dhalik hirsan 'ala hadhihi al-bisharah wa ya laha min bisharatin. Allah. Jadi kerana tu dia ta'akkad qawlu dhalik. Jadi yang takkidnya dia ini dengan pandangan ini. Maksud dia akan mati dalam keadaan beriman, dan kerana apa? Hirsan 'ala al-bisharah. Untuk dapatkan berita gembira tersebut, wa ya laha min bisyarah. Ada lagi yang boleh lawan dengan gembira ni. Berita gembira ni, melainkan dengan orang yang lazim wuduk dan kemudian baca doa macam ni. Dan Nabi angkat tangan tinggi waktu baca doa. Macam ni. Tangan tinggi waktu baca doa. Habis wuduk. Nampak benda bukan payah pun. Tapi ramai yang terlupa dan nampak ni. Ambil wuduk, keluar daripada tandas, baca doa. Baca doa. Kalau boleh buat macam ni selalu. Jangan tinggal. Kerana ni adalah sebab untuk kita dicatat sebagai ahli iman. Qala al-ulama'u summa inna hadzal haditha hadithun azimun. Dan hadis ni hadis yang sangat azim, yang agung. Jami'un li jami'i ahwali syakhsi. Kerana dia mengumpulkan seluruh ahwal kehidupan seorang tersebut. Idh fihi bayanu hali mabda'ihi wa huwa khalquh wa hali ma'adihi wa huwa sa'adatu aw syaqawah wa ma bainahuma wa huwa al-ajal wa ma yatasarrafu fihi wa huwa ar-rizq. Hadis ni semua ada. Jami' ahwali asy-syakhs. Kerana terkandung dalam ni apa dia? Bayan hal mabda'i. Permulaan dia, iaitu kejadian yang dia dijadikan oleh Allah daripada nutfah, alaqah, mudghah, kemudian ditiupkan roh. Kemudian diceritakan dalam hadis ni juga hali ma'adih. Cerita pasal berkenaan dengan kebangkitan dia nanti, adakah dia dalam keadaan syaqawah ataupun sa'adah. Wa ma bainahuma, dan cerita berkenaan dengan perkara yang di antara al-ma'ad dengan al-mabda', apa dia? Wa huwa al-ajal, kematian, dan kemudian diceritakan wa ma yatasarrafu fihi wa huwa ar-rizq. Yang mana dia telah habiskan dalam dunia, iaitu di alam ini berkenaan dengan rezeki. Tamam.
Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihayhima rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Al-hadithul khamis. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha, sesiapa yang ahdatha, ini melakukan perkara yang baharu dalam urusan agama kami, ma laysa minhu, yang tidak daripada urusan tersebut. Nah, fi amrina hadha ma laysa minhu, ma laysa minhu ni maksud yang bukan daripada agama, nah, daripada usulnya agama, fahuwa raddun, makanya ditolak. Dan riwayat Imam Muslim, man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amal, laisa alaihi amruna, yang tidak diarahkan oleh kami, maksud di sini yang tidak dengan usul syarak, fahuwa raddun, maka dia yang ditolak. Baik, apa makna hadis ni? Hadis ni selalu disalah faham oleh sebahagian pihak. Maka kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis ni. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, hiya siddiqatu binti Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa kunyat bi Ummil Mukminin, kunyat bi Ummil Mukminin, diletakkan kunyah dengan Ummul Mukminin, li annaha min azwajihi alaihi salatu wassalam, wa qad qala Allah azza wa jalla wa azwajuhu ummahatuhum. Allah Taala dah sebut ai manzilatun, na manzilatihinna. Nah, boleh fi dalam, minta maaf, munazzalatun, munazzalatun manzilatihinna, munazzalatun manzilatihinna, maksudnya diletakkan mereka pada kedudukan ibu-ibu, fil ihtiram wa ta'zim wa hurmatin nikah, iaitu pada kedudukan ihtiram, ta'zim dan juga hormatin nikah, diharamkan nikah dengan isteri Nabi SAW. Duna jawazil khulwah, bukan dengan perkara harus untuk kita khulwat dengan ummahatul mukminin, atau nazar, ataupun untuk nak melihat mereka kerana dianggap sebagai seperti ibu kita, la. Wa tahrimil banat. Nah, apa ni tahrimil banat, apa maksud dia? Duna jawazil khulwati wan nazar wa tahrimil banat, maksudnya diharamkan anak-anak dia. Kalau keluar anak perempuan daripada mereka, boleh tak kahwin? Boleh. Faham tak? Tahrimil banat. Mana kalau ummahatul mukminin, dia akan jadi, anak tu akan jadi saudara kita, saudari kita, adik-beradik. Adik-beradik haram kahwin, tak? Tahrimil banat. Apa ni, Allahumma salli alaihi wasallam, duna tahrimil banat. Maksudnya tidak termasuk dengan tahrimil banat. Itu boleh berkahwin. Faham tak? Itu maksud dia. Baik. Karena yang kedua, Nabi SAW tidak wafat. Nah, Nabi tidak wafat. Dari segi hakikah, Nabi tidak wafat. Kita sarraf pada alam Nabi SAW dengan alam tersebut, dengan apa ni, dengan penyaksian daripada Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Nabi aula lagi, Nabi hidup. Maka tak terputus hubungan dengan isteri-isteri Nabi SAW. Itu haram kahwin. Wa qila laha Ummu Abdillah ma'a anna al-asahha annaha lam talid. Jadi dikatakan Ummu Abdillah tadi, ma'a anna al-asah. Qila tadi maksud dipanggil kepada Sayyidina Aisyah dengan Ummu Abdillah. Digelar kepada Sayyidina Aisyah dengan Ummu Abdillah. Padahal asah beliau tidak ada anak. Lam talid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kannaha bibni ukhtiha Asma. Karena Nabi SAW meletakkan kunyah kepada Sayyidina Aisyah dengan nama anak saudara beliau, iaitu anak kepada Sayyidatina Asma, yakni Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair rapat dengan Sayyidina Aisyah, maka diletakkan dia dengan Ummu Abdillah. Ini anak saudara dia. Nah, lamma sa'alathu an yukanniyaha, nah, atau yukniyaha.
Jadi Sayyidina Aisyah pernah minta kepada Nabi SAW untuk letakkan kunyah kepada beliau, maka Nabi letakkan, kamu adalah Ummu Abdillah. Wala'alla السبب في تكنيتها به ما بينها وبينه من شدة العلاقة والمودة والرحمة والمحرمية وكونه أحب الأسماء إلى الله تعالى أو كونه أحب الأسماء إلى الله تعالى. Dan mungkin sebab kepada diletakkan kunyah tersebut kepada beliau karena ma bainaha wa bainahu, di antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair ini hubungan yang sangat rapat, dan juga kecintaan beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, rahmat dan mahramiyah karena ini anak saudaranya, dan juga karena Abdullah itu adalah sebaik-baik nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kenapa diletakkan Sayyidina Aisyah dengan Ummu Abdillah. Ada sebagian riwayat lagi disebut kata Sayyidina Aisyah pernah mengandung dan kemudian gugur, dan diletakkan dengan nama kandungan tersebut, yakni Abdullah. Kata pandangan, tapi pandangan itu dhaif. Yang kuat ini. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha ahabba nisaihi ilaih. Sekasih-kasih wanita di sisi Nabi adalah Sayyidatina Aisyah. Ai ba'da Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yani selepas Sayyidatina Khadijah lah. Wa fi tafdili bainahuma khilaf. Khilaf pula di kalangan ulama pada tafdil di antara Sayyidina Khadijah dengan Sayyidina Aisyah mana lebih agung. Wal asahu anna Khadijah afdalu thumma Aisyah. Kalau ikut turutan isteri-isteri Nabi, yang afdal sekali Sayyidina Khadijah, kemudian setelahnya Sayyidatina Aisyah, wa ba'daha Zainab bintu Jahshin, kemudian thumma Hafsah, yang keempat Hafsah, wa baqiyatu nisaihi sawa, dan kemudian yang seterusnya yang lain semua sama kedudukan. Tapi ikut turutan, empat ini ikut turutan. Sayyidina Khadijah yang pertama, Sayyidina Aisyah yang kedua, Sayyidatina Zainab yang ketiga, Sayyidina Hafsah yang keempat. Kemudian yang baki 5 orang lagi itu sama. 11 orang no. Jadi 9 orang, 8. Tak, 7 orang lagi sama kedudukan. Wal muttafaq alaihi annahunna kunna 11. Yang muttafaq di sisi para ulama, isteri-isteri Nabi ada 11 orang. Mata fi hayatihi minhunna ithnatan. Yang wafat ketika mana Nabi masih hidup ada 2 orang. Siapa? Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Itu Sayyidina Khadijah dan Sayyidatina Zainab bintu Khuzaimah. Wa tuwfiya 'anil baqi, dan kemudian Nabi wafat, yang lain masih lagi ada. Maksud 9 orang isteri masih lagi ada pada waktu tersebut. Wa nazamahunna al-Maqdisi faqala, Al-Imam Al-Maqdisi telah menazamkan dengan Bahrul Tawil, tufiya Rasulullah an 9 niswatin ilaihinna tu'zal mukarramatu atau mukramatu wa tunsabu mukramat. Mukramatu wa tunsabu. Fa'aisyatun Maimunatun wa Safiyatun wa Hafsatu tatluhunna Hindun wa Zainabu. Juwairiyatun ma'ramlatin thumma Saudatun thalathun wa zikruhunna muhazzabu. Jadi Rasulullah wafat an 9 niswatin ilaihinna tu'zal mukramatu wa tunsabu. Jadi Nabi wafat meninggalkan 9 orang isteri. Waktu Nabi masih wafat ada 9 orang isteri lagi yang masih hidup. Nah, ilaihinna tu'zal mukramatu wa tunsabu. Kepada mereka lah dinisbahkan kepada kemuliaan dan juga keagungan. Fa'aisyatun Maimunatun wa Safiyatun. Siapa dia yang paling yang ada pada tersebut? Aisyah. Kemudian Maimunah, Safiyah, Hafsah, tatluhunna Hindun wa Zainabu. Kemudian Sayyidatina Hindun, kemudian Sayyidatina Zainab, Juwairiyatun ma'ramlatin thumma Saudatun, Salasun wa sittun zikruhunna muhazzabu. Salasun wa sittun, 3, 6, 9 maksud dia. 3 campur 6 jadi 9. Zikruhunna muhazzabu. Ini tahzib. Maksudnya akan menyebutkan tentang mereka di muhazzab. Muhazzab ni apa dia? Hazzaba. Hazzaba maksud dia apa dia? Buka hazzaba apa dia? Kitab muhazzab. Muhazzab tajuk maksud dia apa dia? Muhazzab.
Lazat Mazat lazat. Safa maksudnya bersih, maksudnya membersihkan. Apa dia? Tahzib. Ismu maf'ul min hazzaba. Hadza rajulun mukhlis muqtihana. Naqahu, yani bersih. Nah, akan membersihkan hati kita. Nah. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna bikran ghaira Aisyah. Nabi tidak berkahwin dengan semua isteri Nabi adalah janda, kecuali Sayyidatina Aisyah seorang saja. Wa hiya awwalu imra'atin aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Beliau adalah isteri yang pertama yang diakad 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Wa kana dzalika bi Makkah. Ada riwayat kata sebenarnya yang mengahwinkan Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah adalah Sayyidatina Saudah. Selepas kahwin dengan Sayyidina Aisyah Khadijah, Nabi kahwin dengan Sayyidina Saudah dulu. Kemudian Sayyidina Saudah yang meminang Sayyidina Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat sebut macam tu. Wa kana dzalika bi Makkah. Jadi ada ni sini saya sebut apa ni imra'ah awal imra'ah aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah Sayyidina Aisyah. Ni pandangan beliau. Wa kana dzalika bi Makkah. Wa hiya bintu 60 atau 70. Waktu itu Sayyidina Khadijah Aisyah masih umur 6 ke 7 tahun. Wa dakhala biha fil madinati wa hiya bintu 9 atau 10. Dan beliau bersama dengan Nabi ketika umur 9 ataupun 10 tahun. Kahwin umur 6 tahun, 3 tahun lepas itu baru duduk dengan Rasulullah. Wa ruwiya annahu lamma matat sayyidatu Khadijah, diriwayatkan bahawa ketika wafatnya Sayyidatina Khadijah, irtamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedih Rasulullah. Faja'ahu Jibril. Kesedihan Nabi tidak menghalang Nabi daripada kerja dakwah. Nabi sedih bukan macam kita sedih. Sedih betul Rasulullah tinggal duduk seorang-seorang tak. Nabi sedih apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetap urusan macam biasa. Faja'ahu Jibril alaihi salam biwaraqatin min al-jannati manqushun 'alaiha suratu sayyidati Aisyah. Diturunkan apa ni getah daripada syurga yang dilukis di atas kertas tersebut wajah Sayyidatina Aisyah. Macam mana? Kalau lah ni di dunia ni kita tengok gambar tu pun dah lawa dah. Faham tak? Kita tengok foto yang tu ada ni pun lawa. Bagaimana dengan yang turun daripada syurga? Tak nak bayang tu. Macam mana indahnya foto tadi. Macam foto lah ni. Diturunkan gambar. Wa qala ya Muhammadu inna Allah Ta'ala yuqri'uka salam. Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu wa yaqul inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi as-surah fi as-sama'. Yang sama dengan gambar ini dikahwinkan di langit dah. Maksudnya apa ni Sayyidina Aisyah ni radhiyallahu taala anha, perkahwinannya diakad di langit dah. Allah dah kahwinkan dengan apa ni Sayyidatina Aisyah di langit lagi. Fatazawwajha anta fil ardi. Maksud kahwinlah dengan dia di dunia ni. Maksudnya di langit dah diselesaikan dah urusan tersebut. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khattabah wa qala laha hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbihu hadhihi as-surah? Qalat na'am. Kemudian dipanggil orang yang apa ni nak berbincang dengan Nabi SAW. Ditanya kepada beliau orang tersebut, Khattabah itulah. Fada'an Nabi SAW al-Khattabah. Khattabah ni tukang perempuan yang nak pergi Qitab, nak pergi Minang, nak pergi merisik tengok ni siapa dia yang sama muka dia. Maksud Nabi tak pernah tengok muka Sayyidina Aisyah. Jadi bukan di sini maksud Sayyidina Nabi walaupun bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar, bukan Nabi duk pergi rumah Sayyidina Abu Bakar duk pergi tengok Sayyidina Aisyah kalau tengok ni budak apa semua, tak. Nah. Jadi qalat na'am bintu Abi Bakrin tushbihuha. Sayyidina apa ni anak Sayyidina Abu Bakar yang sama. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa qala laha inna laka bintan tushbihu hadhihi tusamma Aisyah zawwajani Allah ta'ala biha fis sama' wa amaraka an tuzawwijani biha fil ardi. Kamu ini anak kamu namanya Aisyah, Allah telah mengahwinkan dia denganku di langit, maka Allah mengarahkan untuk kamu mengahwinkan aku dengan dia di dunia. Faqala ya Rasulullah innaha saghiratun la tuslihu lak. Nah, atau salaha yasluhu. Nah,
tasluhu. La tasluhu laka. Ya Rasulullah, innaha saghiratun la tasluh. Bukan tuslihu, la tasluh. La tasluhu laka. Dia tak mampu lagi, tak boleh lagi. Maksudnya apa dia maksud di sini ni? Tak boleh nak bersama lagi budak lagi. Masih lagi budak-budak. Qala law lam takun salihah lama zawwajani Allah Ta'ala biha. Maksud kata Nabi SAW, kalau dia tidak salihah, maksudnya tidak boleh untuk berkemampuan dengan apa sahaja, dengan akhlaknya, dengan kemampuan untuk bersama dengannya dan sebagainya, maka Allah Ta'ala tak akan kawinkan aku dengan dia. Fa'aqadan nikaha wa raja'a Abu Bakr ila manzilihi wa arsala ma'a Aisyah tabaqan min tamrin, dihantarkan satu dulang daripada tamar kepada Sayyidina Aisyah. Jadi Sayyidina Aisyah disuruh pergi kepada Rasulullah. Qala laha idhabi bihadha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa quli lahu ya Rasulullah hadha alladhi dhakartahu li abi. Ini yang kamu sebut kepada ayahku tu. Kadang-kadang bawa tamar tu kata ini disebut tu, maksud dia isim isyarah tadi kepada buah tamar tu lah. Padahal nak tunjuk ke dia. In kana yasluhu lak famubarakun alaik. Famadat wa hiya tadhunnu anna Abu Bakr yaqsudu tamra. Dia pun berjalan pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia ingat Sayyidina Abu Bakar maksudkan tadi dibawa tamar, tadi tunjuk tamar tu lah. Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar kata bawa pergi tamar ni, tunjuk kat Rasulullah. Rasulullah kata kat Rasulullah, kalau ini sesuai maka ni mubarak alaik, moga diberkati kepada kamu Rasulullah. Maksudnya tunjuk ke dia. Fadakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dia masuk bertemu dengan Rasulullah wa ballaghathu ar-risalah. Faqala, dan disampaikan apa yang disampaikan tadi. Qala qabilna ya Aisyah, qabilna. Setelah kata kami terima ya Aisyah. Wa jazaba tarafa thawbiha. Kemudian ditarik hujung baju Sayyidina Aisyah. Fa nazarat ilaihi mughdibatan wa dhahabat. Sayyidina Aisyah marah waktu tu. Tarik kain tu, marah dia. Umur 6 tahun. Dah marah dah waktu tu, maksudnya. Ini umur perempuan yang sepatutnya dah duduk dengan, tak boleh dah duduk main dengan orang lelaki banyak-banyak lah. Fa dakhalat ala abiha fa akhbarathu bima waqa. Kemudian dia balik masuk jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan kemudian dimaklumkan apa yang berlaku. Faqala ya bunayyah la tadhunni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhanna saw, atau dhanna su. Jangan kamu memandang kepada Nabi dengan pandangan yang tidak baik. Dengan zan dengan Nabi dengan yang tidak baik. Innallaha ta'ala qad zawwajaki bihi. Allah telah kahwinkan kamu dengan beliau. Wa inni qad zawwajtuki binhu. Dan aku telah kahwinkan kamu dengan beliau. Qalat fama farihtu bi syai'in ashadda min farahi bi qawli Abi Bakr qad zawwajtuki binhu. Nampak tak? Kata Sayyidina Aisyah, tidaklah satu benda yang paling saya suka dan paling gembira melainkan perkataan Abu Bakar, qad zawwajtuki minhu. Aku telah kahwinkan kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Faham? Ini cerita sejarah perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi orang kita kalau main nak Minang keluar buat main ayak semua tu dia tahu. Ya. Tapi dia tahu dah lah tak main di Minang. Ya. Tutup, lepas tu tutup kipas angin pakai kaki. Ada seorang kawan saya pergi nak Minang. Seorang ustazah ni budak Mesir juga. Duduk jauh ni. Apa orang Kedah. Nak pergi Minang ni, pergi negeri satu negeri ni. Negeri ni jauh lah pada Kedah. Negeri mana Allahu'alam. Pergi nak Minang, sampai di rumah. Kalau kenal sungguh dah ni. Pergi rumah tu, bawa keluar ayak bertegak lah. Bawa keluar ayak tak. Lepas tu mak dia suruh tutup lah, tutup kipas. Kipas jenis kaki. Ya. Tutup pakai kaki. Sebab sambil duk bawa dulang tu, nak turun payah. Dia tutup pakai kaki. Cancel tu. Mak pak tak bagi. Mak dia kata tak payah. Depan orang tua dia boleh tunjuk macam tu. Maksudnya dia ni memang rempang gila. Orang Kedah kata rempang. Kira cukup kau dekat tu ya. Kalau lah ni tutup pakai kaki, pas ni tak tahu. Saya silap lepak mentua, pas ni minta bantai dia sepak pakai kaki. Nak bantai nak ambil. Tak boleh balik kat pak mentua nak ambil. Oh bahaya tu.
Tu kena jaga elok, orang perempuan kena jaga elok. Ya tu kira tu perangai tu. Ya. Tak masalah apa pun. Tapi dah depan orang tua parti tu. Lepas tu kalau pergi Minang semua kena bawa orang tua. Kita ni orang lelaki ni tengok hak tang mata kita ya. Dia. Orang tua ni tengok semua. Ya, baik, tapi kena tunjuk lah kat orang tua tu. Kalau dia orang tua, pipi bawa tak tunjuk kat dia. Lagi diam tak tahu mana tu. Tanya macam mana tadi? Hak mana tu tahu. Baik. Dia pun tanya hak mana satu tahu. Allah bawa piok apa? Yang orang tua tu nak tengok hak mak dia elok. Kawan pun dah duda lama dah. Elok lah tu. Wa yuqalu inna awwala hubbin waqa'a fil Islam. Nah. Awal kecintaan yang waqa' fil Islam apa dia? Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Kecintaan Nabi yang waqa' kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tamam. Qala yani awwal hubbin ni kita nak terjemah balik. Awwal hubbin waqa'a fil Islam. Macam mana berlaku macam tu? Adakah ni awal ini maksudnya awal hakikiyah macam tu? Kata ya dalam Islam. Kerana Sayyidina Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Tidak. Nabi diutus umur 40. Sayyidina Rasul kahwin dengan Sayyidina Khadijah umur 25. Dan masih belum diutus lagi waktu tu. Maksudnya awal Islam, maksudnya awal agama ni mula berkembang. Yang mula Nabi kahwin dengan perempuan Sayyidina Aisyah. Jadi awal hub. Itu yang mula masuk dalam Islam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha sa'imatad dahri. Dan Aisyah ni orang yang berpuasa dahar. Tiap hari puasa kecuali hari yang haram ni. Sahibata karamin wa zuhdin. Seorang yang ahli karam dan zuhud. Ba'atha laha Muawiyah radhiyallahu anhu tawqan min dhahabin fihi jawhar. Qimatuhu 100,000. Sayyidina Muawiyah pernah hantar hadiah kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha tauqan min zahab. Tauq ni rantai ya. Rantai ataupun gelang daripada zahab, daripada emas yang padanya ada jawhar, ada permata yang harganya 100,000 dinar. 100,000 maksudnya 1,000 dinar. 1,000 dinar je bukan 1,000 ringgit. 100,000. 1,000 dinar ni harga dia. Kalau 1 dinar 700 ringgit. Masya Allah. Faqassamathu baina azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat apa? Dia bahagi kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Dengan harga tersebut. Wa ba'atha laha Abdullah bin Zubair malan fi ghirarataini nahwa 80 wa 100,000. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu telah menghantar hadiah kepada Sayyidina Aisyah fi ghirarataini. Ghirarataini, cuba tengok dia punya besar mana ghirarah. Ya. Tulis tak? Ghirarah. Fa farraqathu wa 'ala an-nas. Kemudian Sayyidina Aisyah bahagikan. Harga dalam ghirarah tersebut berapa? Lebih kurang 180,000 dinar. Dia punya khimah harga tersebut 180,000 dinar, maka dibahagikan kepada manusia umumnya. Apa dia ghiraratain? Ada. Tamam. Sambil tengok. Wa amsat wa hiya sa'imah wa ma 'indaha dirham. فأفطرت بخبز وزيت فقيل لها هل أبقيت درهما فتشتري بها لحما فقالت لو ذكرت لفعلت لو ذكرت لفعلت. Sayyidina Aisyah dan amsat wa hiya sha'imah. Waktu petang tu kan dapat hadiah tu banyak tu, dia bahagi ke semua ke orang. Kemudian petang tu dalam keadaan dia berpuasa, wa ma indaha dirham. Duit 1 dirham tak ada. Hadiah semua. Sampai 1 dirham pun tak ada. Aftarat bi khubzin wa zait. Kemudian dia buka puasa dengan roti campur cicah dengan
cecah dengan minyak. Faqila laha halla abqaiti dirhaman fatashtari bihi lahma. Kenapa kamu tak simpan sikit walaupun 1 dirham? Moga-moga boleh beli daging. Faqalat law zakartu la fa'altu. Kalau aku ingat aku buat, masa tak ingat. Maksudnya tak ada langsung dalam otak dan fikiran Sayyidatina Aisyah dunia. Wa kanat radhiyallahu ta'ala anha faqihatan 'alimatan hafizatan fasihatan. Ini sifat beliau. Faqihah, 'alimah, hafizah, fasihah. Allah. Talaba minha Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu an tursila ilaihi kitaban tusihi fihi wala tukthir. Fakatabat من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dia Sayyidina Muawiyah pernah hantar surat kepada Sayyidina Aisyah untuk minta wasiat. Dan Sayyidina Aisyah pun tulis surat. Apa dia? Salamun alaika min Aisyah ila Muawiyah. Assalamun alaika amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bal iltamasa ridan nasi bisaqatillah. Siapa yang nak dapatkan redha manusia dengan kemurkaan Allah, dia dapat nak redha manusia tapi buat benda yang dibenci oleh Allah Taala. Wakalahu Allahu ila nasi. Allah akan wakilkan dia kepada manusia. Wa man iltamasa ridha Allah bisaqatihim. Siapa yang ingin dapatkan redha Allah tapi dengan akan menyebabkan kemarahan manusia, kafahu Allahu mu'natan nasi. Maka Allah Taala akan cukupkan dia daripada meminta kepada manusia yang lain. Wassalamualaikum. Itu ya surat dia, pendek. Wa katabat lahu marratan ukhra, dan ditulis lagi pada surat yang lain, amma ba'du fattaqillah fa innaka in ittaqaita Allah kafaka an-nas. Kafaka an-nas. Wa in ittaqaitahum lam yaghnaw 'anka min Allah shay'an. يغنو لم يغنو نعم لم يغنو عنك أغنى يغنو نعم لم يغنو أغنى يغني. Jadi yughnau tadi baca yughnu, dia baca yughnau. Lam yughnau anka min Allah syai'a. Sebab aghna yughni, sebab dia ada ya di belakang, ada alif maqsurah kan. Alif maqsurah kalau dia ada waw dengan alif, dia akan baca dengan fathahkan sebelum dia. Lam yughnau anka min Allah syai'a. Wassalam. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka kafakan nas. Maksudnya kamu akan lam yughnau anka min Allah syai'a. Naam. Kafakan nasa kanasu. Kafakan nasu kan nasa. Kalau nasu jadi fa'il lah. Kafakan nasu. Nah. Wa in ittaqaitahum lam yughnau anka min Allah syai'a. Wassalam. Ini macam nak terjemah ni? Maksudnya Allah Ta'ala akan mencukupkan kamu daripada manusia. Kafakan nasu. Maksudnya Allah Ta'ala akan cukupkan kamu. Nah. Kalau macam tu, kafakan nasa. Kafakan nasa. Kafakan nasa maksudnya Allah Ta'ala cukupkan kamu daripada minta kepada orang. Tapi kalau kamu takwa kepada Allah, lam yughnau anka min Allah syai'a. Yani Allah Ta'ala tak ada apa ni, lam yughnau anka min Allah syai'a. Dan di sisi Allah Ta'ala tidak akan di manusia lah. Yughnau ni waw alif tu kembali kepada manusia tu, an-nas kan. Jadi tidak akan macam nak jemah ni macam nak jemah lam yughnau anka min Allah syai'a, dan tidak akan berharap manusia ni daripada kamu minallahi syai'a.
lam yughnau anka minallahi syai'an wa in ittaqaitahum boleh siapa cuba tengok apa dia tafsiran in ittaqaitahum lam yughnau anka minallahi syai'an. Ada. Jalan. Mana handset tu? Masalah budak ni main handset lah dulu. Tamam, sambil tu cari. Yang kita patah balik kepada ayat tu. وقد ورد فيها خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء تصغيرهم حمراء. Riwayat hadis disebut ambillah sebahagian agama kamu ni daripada Humaira ni. Tasghir Hamra. Tapi disebut oleh al-Imam Hafiz Zahabi. Waqad qila, dikatakan inna kulla hadithin fihi ya Humaira lam yasih. Hadis yang ada ya Humaira, hadis itu tidak sahih. Wa awha dhalik. Yang paling buruk sekali hadis apa? Hadis tashmisul ma. Kita baca tadi. Hadis musyammas, air musyammas. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam laha la taf'ali ya Humaira fa innahu yurisul baras fa innahu mawdu'. Nah, sini sebut mawdu'. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fi muwafaqati al-khabar, dalam kitab beliau, an hadzal hadis, kata beliau dalam ketika mana menyebutkan hadis berkenaan dengan tashmisil ma' ni, apa kata beliau? La a'rifu lahu isnad. Aku tak tahu sanad hadis ni. ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis melainkan dalam nihayah libni Athir. Walam yadhkur man qarrajah. Tapi tak sebut siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Baik. Jumpa abang. Wa qala Abu Musa, jumpalah. Ayat ini contoh pasal orang yang zalim. Itu maksud dia kata la yarfa'u 'anka min 'adzabillahi syai'an. Lam yughnau 'anka min Allahi syai'an, maksudnya? La yarfa'u 'anka min 'adzabillahi syai'an. Itu maksudnya. Tamam. Jadi kalau siapa yang takut dengan manusia, maka tak akan menyelamatkan, maksudnya mereka semua tu tidak akan menyelamatkan kamu daripada azab Allah Taala. Tamam, faham? Jadi kalau sini fa innaka in taqaita Allah kafakan nasa. Kafakan nasa. Maksudnya kalau kamu takut kepada Allah, maka kamu akan dicukupkan daripada manusia. Tak perlu kepada mereka kerana dengan Allah Taala. Fa in ittaqaitahum, tapi kalau kamu takut dengan Allah, dengan manusia, lam yaghnau anka min Allahi syai'a. Maksudnya mereka semua tak akan mengkayakan kamu daripada kamu dihalang untuk disiksa oleh Allah. Maksudnya mereka tak akan boleh untuk nak bagi sokongan, nak bagi kamu dihalang daripada disiksa. Mereka tak akan menghalang kamu daripada Allah untuk disiksa kamu. Elok. Jadi bukan senang agak nak tafsir tu. Duduk syarah tak kenal pula. Lam yarfa'. Lam yarfa'u. Lam yarfa'u
min azabillah insyaallah. Anka min azabillahi syai'a. Tamam. Jadi faham lam yaghnau anka min Allahi syai'a, makna dia lam yamna'u anka min azabillahi syai'a. Begitu. وقال أبو موسى ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عنه عائشة. Jadi kalau kami iskal tentang hadis, suatu pun mereka kami akan tanya kepada Sayyidina Aisyah, illa wajadna indaha minhu ilma. Mana-mana hadis yang kami iskal, kami bertanya kepada Sayyidina Aisyah, pasti akan dapat jawapan. Dalil kepada faqihnya Sayyidina Aisyah. وقيل إن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونها عن الفرائض. Katakan bahawa akabir min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya kepada Nabi, kepada Sayyidina Aisyah tentang faraid. Wa qala az-Zuhri law jama'a ilma Aisyah ila ilmi jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'in nisa kana ilmu Aisyati akthara. Kalau dikumpulkan ilmu Sayyidatina Aisyah dengan seluruh isteri-isteri Nabi dan dikumpulkan seluruh wanita dalam dunia ini, digabungkan dengan ilmu, dibandingkan dengan ilmu Sayyidatina Aisyah, maka ilmu Sayyidatina Aisyah akan lebih banyak, akan menang dan lebih alim beliau dibandingkan dengan seluruh wanita. Itu sekali. Tapi wanita lah, kaum orang lelaki. Orang lelaki ada yang lebih alim. Tetap orang lelaki lebih alim. Baik. Karena yang paling alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. روي لها 1000 حديث و100 حديث وعشرة أحاديث. Diriwayatkan daripada beliau 1210 hadis. 1210. وماتت وعمرها 66 سنة. Beliau wafat pada umurnya 66 tahun. ودفنت بالبقيع نفعنا الله تعالى بها آمين آمين يا رب العالمين. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم masuk hadis, من أحدث أي أنشأ واخترع من قبل نفسه أمرا حادثا, sesiapa yang melakukan, membuat, ansya' ni insya' syai'in jadid, melakukan sesuatu yang baru daripada dirinya, perkara yang baru, ay lam yakun mawjudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini melakukan perkara yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-musamma bil bid'ah fi amrina ay sya'nina alladhi nahnu alaihi wa huwa dinul islami kama jaa fi riwayatin fi dinina. Ada riwayat sebut fi amrina, ada riwayat sebut fi dinina. Maksudnya menambah sesuatu dalam agama. Wa asyara ilaihi bi qawlihi hadha tanzilan lahu manzilatal mahsusil musyahad ta'ziman lahu. Nah, man ahdatha fi amrina hadha, hadha ni diletakkan dengan seolah-olah macam kita nampak sebagai tanda apa, sebagai ta'zim pada agama. Wa qawluhu ma laysa minhu ay laysa min amrina. Nah, laysa min amrina ay laysa min mustanadin lahu mustanad fi syar'i syarif. Tamam? Ay laysa min amrina bi an kana yunafihi. Maksudnya Nabi larang perkara tersebut. Nah, atau laisa lahu mustanadun min adillati syar'i, ataupun tak ada dalil daripada dalil syarak. Jadi kalau kata orang buat zikir la ilaha illallah lepas sembahyang, kalau lah kan orang kumpul untuk nak baca tahlil, dia kata ni perkara tak ada pada zaman Nabi, sekat tu je kah? Kalau laisa apa ni, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu, yang tidak ada asal dalam agama. Baik dia ni kumpul untuk zikir, baca Quran dan sebagainya, ada asal dalam agama, ada asal dalam agama. Jadi ni tak la yusama bil bid'ah. Maksudnya bid'ah muharramah, tak disamakan sebagai bid'ah muharramah kerana ni ada asal dalam agama. Kerana Allah Taala suruh kita kumpul. Dan ada majlis zikir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh baca Quran. Apa masalah dia? Betul? Ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun la yu'taddu bihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi kadang perkataan mana yang depa tertinggal, ma laysa minhu tu yang depa tak faham. Depa ambil yang atas, man ahdatsa fi amrina hadza saja. Siapa yang buat benda baru yang tidak ada pada zaman Nabi, laisa apa ni, ma laisa minhu tu terlupa. Jelas-jelas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu ketika Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi cadangan untuk kumpul Quran. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hadza laisa fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kan ini tak ada pada zaman Nabi. Nabi tak kumpul Quran macam tu. Kan kita nak buat benda baru macam tu. Faham tak? Sayyidina Abu Bakar kata, bal hada khair. Bahkan ni yang terbaik. Dan untuk dijaga dengan baik. Kemudian sampai Sayyidina Abu Bakar diberikan oleh Allah Ta'ala futuh dan juga itminan, maka Sayyidina Abu Bakar pun terima perkara tersebut. Dalil kata apa? Setelah melihat, dia bukan futuh tadi duduk, futuh. Dah. Nak tengok kepada adillah. Kalau mereka mujtahid semuanya. Dan kemudian bila tengok dengan adillah, yang ni pun min amriddin. Ini termasuk jaga agama. Selesai. Boleh. Ini yang tak buat je, dia terus gunakan dalil. Yang Nabi tak buat bid'ah. Yang Nabi tak buat bid'ah. Itu yang masalah dia. Masalah kerana tak faham usul. Dan tak faham pula at-tarku laysat hujjah. Laisa hujjah. Yang Nabi tak buat tidak bermakna hujjah, kata dia suruh ditinggal. Yang ditinggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang Nabi larang. Sebab tu sebut sini. Ma laysa minhu ay laysa min amrina. Bi an kana yunafihi. Iaitu Nabi menafikan perkara sebab Nabi larang perkara tadi. Nah. Ataupun yang kedua, au laysa lahu mustanadun min adillati syar'i. Cuba tengok ditulis hanya satu baris saja. Nah, baris dia tak ada dua baris, sebaris lah tu. Nah, buang qauluhu tu boleh masuk ada di syarat itu atas satu baris tu. Bodoh. Ya. Lepas tu kalau buang dia punya border tepi tu boleh masuk sebaris, bodoh. Sebaris tu saja faham dah apa dia yang dimaksudkan ma laysa minhu. Nah. Satu baris syarahan tadi je selesai masalah bid'ah, duk tuduh orang bid'ah apa ni, tak ada bid'ah dalalah apa semua ni. Ni kena bagi kat tu Arab ni. Tahu atas kepala tu reti Arab saja ya. Arab tak reti Arab, tak lawak ke? Nah, orang Arab balik Arab berjubah labu. Ni. Lagu tu. Macam lagu nak ayat tadi nak. Orang Arab balik Arab berjubah labu. Macam lagu. Tu masalah dia. Tapi ni dah orang Arab balik Arab berjubah singkat. Wahabi. Lepas tu nak bagi syok ustaz-ustaz sunnah. Guna nama dia ustaz sunnah. Habis tu kita ni dia ustaz-ustaz bid'ah. Kau mana? Oh, pandai duk letak pula syarat-syarat kat depa. Pandai duk ni ustaz sunnah, ini ustaz tidak sunnah. Oh, kau mana ni? Ni kita baca kitab apa ni? Bible. Ni, kitab apa kita baca ni? Bible ke apa? La ilaha illallah. Lepas tu yang ulama yang syarah ni apa dia? Apa dia? Ketua Buddha. Ha? Kenapa apa? Prapat Tong apa nama? Main pada Thailand. Gila bawa ni lah. Engong. Ya Allah. Macam mana? Buat syok baca. Dah lah baca. Istidlam tak betul. Baca kalau Imam Syafi'i. Ambil sekerat. Ambil baca pula. Tak tahu. Kita pun kalau kita mengaji usul. Boleh tahu kata ni. Erti ke tak erti. Tolak tu kan. Faham? Baca hadis ni elok-elok. Bagi erti, faham sikit. Wa fi riwayatin musliman amila amalan ay ahdathahu huwa aw ghairuhu. Siapa yang melakukan amal, sama ada amalan tadi yang dia buat ataupun dibuat oleh orang lain dan dia ikut, laisa alaihi amruna. Tengok. Laisa alaihi amruna apa dia? Ni satu baris. Ni satu baris tu. Ai laisa alaihi hukmuna wa iznuna. Tengok, yang ada padanya hukum kita dan izin daripada kita, bi an kana, dengan cara apa yang maksud hukum kami dan izin kami ni? Maksudnya mesti Nabi ada pada waktu tu? Dengan hukum dan izin Nabi, maksudnya mesti Nabi ada waktu tu, baru tidak dihukum sebagai bid'ah. Tu yang mereka guna lah ni. Mereka kata apa? Bila kamu buat ni, siapa yang boleh tahu kata dibenarkan amalan tersebut? Kita kata, sahabat Nabi ada buat pada zaman Nabi benda yang Nabi tak buat. Sami Allahu liman hamidah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mila'as samawati wa mil'al ardi, wa ma bainahuma. Nabi pusing tanya, siapa yang baca tadi? Sahabat baru mengaku kata saya yang buat. Lepas tu dia akan jawab apa? Tu Nabi ada. Nabi boleh bagi tahu. Kata diterima amalan tadi. Ni zaman lah siapa yang nak bagi tahu kata tahlil kita buat tu diterima oleh Allah Taala. Bingung. Lepas tu dia kata hukmuna au iznuna. Di sini apa dia maksud dia? Bi an kana ghaira mustanadin ila dalilin syar'i. Dia tengok dengan dalil syar'i. Sahabat tadi faham baca zikir tersebut itu mustanad daripada dalil syar'i kerana as-salatu doa. Kan tu termasuk mahal doa. Sami Allahu liman hamidah hamdan tayyiban mubarakan, doa tu. Dan puji kepada Allah. Dan tu mahalnya solat.
Dan bukan kalam ajnabi. Sebab tu Nabi pusing, Nabi bagi tahu, kata amalan kamu ditulis oleh 30 malaikat lebih mencatat amalan. Nabi bukan bagi tahu, kata kalau aku tak bagi tahu, amalan kamu tak diterima. Tak, diterima sebelum Nabi bagi tahu lagi. Maknanya apa dia? Bukan mesti Nabi bagi tahu dia terima amalan tersebut. Tengok dengan istinad pada syarak. Syarak membenarkan amalan tersebut. Nabi cuma maklum nak bagi tahu pahala saja. Nabi bukan bagi tahu dia terima ke tak terima. Sebab diterima dah. Baik kalau Nabi tak senyap, tak mau bagi tahu waktu tu. Kalaulah tidak ada hadis tu. Baik kalau tak ada hadis tu, amalan sahabat tu ditolak. Tak, diterima dah fi nafsil amr. Hakikah diterima dah pada waktu tersebut. Reti sikit. Wahabi ni bodoh. Yang tu lah. Nak kata apa lagi? Mereka kata kita bid'ah, ahli syirik, sembah kubur. Kita pun bodoh ya. Oh, dia menggelepak. Ustaz ni kasak. Yang dia kasak kat kita daripada dulu lagi tak apa. Kita pun bodoh sikit ya. B-O-D-O. Pendek Bukan buah habis pun. Kalau buah habis tambah H belakang tu. Boleh? Ngerti sikit. Fahuwa raddun ay mardudun kama marra. Bacaan ni saja faham dah, cukup dah. Sekali kita tengok bid'ah. Ada bid'ah bahagi kepada makruhah dengan muharramah. No. Mata arba'innya. Orang Arab balik Arab je lah. Berjubah labuh. Dulu berjubah labuh. Lah ni mula nak singkat dah ni. Kira-kira PKP kot. Dia tak apa nak ada. Jadi itu lah. فهو رد أي مردود كما مر وأتى المصنف بهذه الرواية لأنها تفيد أن كل عمل لم يكن على أمر الشارع لم يكن على أمر الشارع فهو مردود وفاعله آثم. Nampakna? Jadi di sini kata musannif al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu memasukkan hadis ini kedua-dua riwayat. Man ahdasa dengan man amila amala. Kenapa dimasukkan dua-dua sekali? Nak beritahu kata siapa yang melakukan amal yang tidak ada padanya arahan syarak. Arahan syarak kan umum. Sebab tu kena mengaji usul. Ada dalil yang am, ada dalil yang mutlak, ada dalil yang khas. Sebab tu kena tahu benda tersebut. Nah. Lepas tu guna hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Guna hadis kullu saja tadi. Terjemah kullu kod Melayu. Oh lawak. Memang lawak. Nah, bahasa Arab diletak untuk dengan wad'un wadi' tadi Arabi. Macam mana kamu wad'un wadi' dengan Arab tiba kamu pergi syarah kod Melayui? Tak ajib ke? Ni mantik pun tak mengaji apa, tak mengaji ni. Tak arti apa. Lepas tu kita kata eloknya qasidah ya. Tertutup kebodohan tu. Tak mula qasidah. Padahal tak mengaji waktu duduk di negara dulu tak mengaji. Itu jangan ingat kata semua yang kata boleh cakap Arab je mengaji. Bawa duduk jaga rumah ni pun Arab juga cewek. Ni harus jaga kat Asyir ni, Arab. Tapi khair kan. Amudhaif ni kalau bawa balik ke Malaysia rasanya pakai serban besar lagi. Orang Arab berjubah Arab ya. Ramai kami duk jumpa budak-budak kat sini. Duk tepi jalan tu cakap Arab semua. Kita menjadi kagum yang kecil-kecil cakap Arab dah. Dah Arab bodoh. Dia memang dah Arab, memang dah cakap Arab. Nah, cuma nak buah baris kat belakang betul tak betul tu ya. Nah. Hei, la ilaha illallah. Orang Melayu kita ni noh. Pantang dalam Arab lagi syekh. Main Arab sikit syekh. Pantang semua. Padahal kawan tu dekat negara dia bukan syekh. Chef boleh jadi. Ataupun nah. Masa kot negara dia orang duk bukan syekh. Duk diam dia bercakap buat bodoh sangat. Dia tak bercakap saja Allah Akbar zahir. Nah. Kebabelan dia tu. Tak kata apa. Siapa berasa orang Arab dia berasa. Nah. Dia reti sikit. Mengaji sikit. Dah kamu tu orang Arab. Mengaji. Dia kata Arab kita kerja nak mengajaknya. Ni baru satu hadis ni. Dia jangan masuk hadis ni. Alangkah baiknya kalau Imam Nawawi letak hadis ni pada belakang sekali. InsyaAllah. Hadis ni tak panjang, pendek satu lay tapi bimasabati 10 safahat. Dan kata saya pada wa fa'iluhu asim.
Jadi siapa yang melakukan amal yang tidak diarahkan oleh syarak, laisa ala amri syar'i, fa huwa mardudun, ditolak. Wa fa'iluhu athim. Dan juga yang melakukan perbuatan tadi berdosa karena man ahdatha, dia yang buat. Kemudian hadis yang kedua, man amila sawa'un kana muhditsan lahu aw masbuqan bihi. Sama ada dia yang mereka amalan tersebut ataupun terdahulu orang sebelum tu lagi buat dan kemudian dia ikut. Jadi jangan sama kita dengan musyrikin. Musyrikin sembah berhala. Disamakan orang yang pergi lawat kubur dengan sembah berhala. Gila ke apa? Qiyas ma'al farid. Depa sembah berhala. Berhala ni ada muathir. Kita pergi ke makam bertawassul dengan para awliya Allah Ta'ala. Ini bukannya kita menganggap mereka memberi taksir. Allah yang muathir, hakiki. Nah, muathir Allah sahaja. Tidak ada yang muathir yang lain melainkan Allah Ta'ala. Kita pergi ke makam tawassul tadi, siapa dia yang buat tu? Siapa yang tunjuk kata tawassul ni boleh dan sebagainya? Rasulullah SAW. Dan perkara tadi panjang pembahasan ni. Tu ulama tulis kitab banyak. Kamu baca tak baca? Lepas tu kena baca kita Imam Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah. Ada rezeki kita Ramadan ni kita baca arba'in berlah. Kita baca sirah 1 jam. Kita ambil setengah jam baca satu dalil ya. Daripada kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan Syekh Ali Jumaah. Kita bawa keluar balik daripada Al-Bayan tu macam mana para fuqaha memahami dalil. Daripada usul fiqhnya, daripada lughahnya, macam dia keluarkan fatwa Al-Bayan tadi. Kita baca pada Ramadan insya-Allah. Nanti kita kalau yang tak ada Al-Bayan boleh download Al-Bayan. Bayan lima yushghilul azhan. Nah, yang fatwa Syekh Ali Jumaah berkenaan dengan perkara-perkara yang khilafiyah. Tawassul, bid'ah ni. Semua kita tengok macam mana Maulana Syekh Ali jawab. Dengan detail macam mana fuqaha dan usuli jawab. Nah, insya-Allah kita baca pada Ramadan insya-Allah. Kena ingat balik. Penting benda-benda tu. Baik, summa inna hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam. Hadis ni kaedah yang besar dalam Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk jawami' kalim. Kalam yang pendek tapi maknanya luas. Wa fihi tahzirun min al-bid'ah wal mukhtara'ati al-mazmumah makruhah. Tengok. Letakkan sifat tadi. Ini tahzir untuk kita berjaga-jaga daripada bid'ah dan juga perkara baru yang dicela. Perkara baru yang dicela. Sebab bukan semua perkara baru dicela. Kanat au muharramah. Sama ada yang dicela tadi makruh ataupun yang muharram. Faminal ula. Nah, yakni yang termasuk di kalangan bid'ah yang makruhah. Apa dia? Zukhrafatil masajid. Jadi hias masjid dengan indah dan pelbagainya tanpa dilihat pada asal makna bagi masjid. Itu maksudnya. Wa tazwiqul masahif. Tazwiq al-masahif. Apa dia tazwiqul masahif? Nah. Tazwiqul masahif maksudnya diperhias mushaf kan? Cuba tengok balik. Kemudian waltizamul qubur wa ma 'alayha min nahwi tabut. Nah. Wa syurbid dukhanil ma'ruf. Jadi saya sebut ni apa? Tazwiq tahsin. Nah, tahsin wa tazyin. Jadi mengindahkan mushaf. Buat macam bunga-bunga dan sebagainya bagi cantik, itu termasuk bid'ah yang makruhah, bukan haram. Nah, waltizamul qubur wa ma 'alayha min nahwi tabut. Maksud iltizamil qubur. Wa ma 'alayha min nahwi tabut. Ini kita tengok balik apa dia maksud dia ni. Cuba tulis ingat iltizamil qubur makna dia apa? Nah. Ataupun diletakkan mayat tu dalam tabut, dalam bekas keranda tu. Kemudian dimasukkan dengan keranda. Kata tu sebagian ulama kata makruh. Nah, ditanam mayat dalam keranda hukumnya makruh kecuali ada sebab. Tanah tu lembek sangat ke menjadi masalah. Kemudian wasyurbid dukhan, isap rokok. Nah, ini makruh. Wa awwalu hudusihi kana fi biladil Inggeris. Tengok, saya kata rokok ni mula-mula berlaku di mana? Di negara orang putih. Thumma intashara fi biladil Islam. Kemudian intisyar ke bilad negara Islam ni ba'da 1005 sinin atau 10. Selepas 1005 tahun ataupun 10. Ataupun pada tahun tu lah 1005 ataupun 1010. Walam yajlibhu al-Inglis li biladil Islam illa ba'da ijtama'a atibba'uhum ala man'ihim min mulazamati alayhi.
Jadi mereka tidak bawa rokok tadi ke negara Islam sebelum mereka tahu kata atibak mereka melarang untuk isap rokok. Jadi selepas dilarang, mereka bawa benda tu mereka orang Islam. Orang Islam isap rokok. Ya. Wa alla yasta'milu minhu illa al-qadra alladhi la darara fih. Dan mereka boleh guna rokok, tapi sebab tu dikatakan makruh. Sebab dia kata boleh isap rokok tapi dengan kadar yang tidak ada mudarat padanya. Dan kami baru ni dalam kelas bersama dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah. Sidi Syekh Ahmad Mamduh bila tanya berkenaan dengan rokok ni mudarat atau tidak kan. Karena yang pegang dengan pandangan makruh, walaupun fatwa Darul Ifta sebut haram, pegang dengan fatwa makruh, yang pegang dengan fatwa makruh mengatakan bahawa rokok ni dararnya pun sebagian ulama kata mutahaqqaq. Sebagian kata tak, dia masih madhinnah. Nah, masih lagi bukan madhinnah, masih zan pada rokok sebut. Sama macam gula. Kata gula kalau makan banyak pun jadi ini sebenarnya lebih, yang paling masalah ni kalau banyak. Benda apa pun kalau banyak, benda yang halal pun jadi tak boleh. Nah, gula kalau banyak lebih akan jadi penyakit. Boleh potong kaki juga. Gula halal. Ada siapa boleh kata gula haram? Sebabkan kerana nanti akan berlaku mudarat terus jadi haram? Tak. Penggunaan perkara tersebut. Sebab tu sebagian ulama yang kata makruh pada rokok. Bukan kita suruh isap rokok ni. Nah, bukan kita suruh isap rokok. Sebab tu kata ada seorang influencer dia macam seorang juru cakap ni. Dia ni menang Muhammad Khahtani apa. Dia menang public speaking peringkat antarabangsa. Dia kata hanya dengan ucapan seorang tersebut menyebabkan orang akan boleh berubah ataupun tidak berubah. Dia buat keluar rokok. Dia kata rokok ni, siapa yang boleh buat keluar Allah SWT peratusan orang yang mati kerana rokok. Dan peratusan orang yang mati kerana diabetes, kerana makan. Peratusan mati kerana diabetes lebih tinggi daripada peratusan mati kerana rokok. Dan ada orang yang rokok punya lama dan tidak mati-mati. Dan ada orang kerana makan dia banyak dan lebih, dia makanan itu semua halal dan mati dia. Sebabkan kerana makanan tersebut. Akhirnya, dia kata hanya kerana ucapan tersebut saja. Ada sebahagian orang yang tak pernah isap rokok lepas tu. Okay, kerana dengar ucapan tadi. Sebab tu dia kata kalam ni adalah taksir. Lahu taksir dia kata. Ada kesan yang besar pada perkara tersebut. Kadang-kadang orang tu dia nak try rokok kerana apa? Kerana dia kata bukan saya suruh isap rokok. Macam mana kita nak takbirkan kalam tersebut? Kita bukan suruh isap rokok ni. Kita nak beritahu kata ada ulama pegang dengan pandangan tersebut. Bila pegang dengan pandangan tadi, maka kita tak boleh nak hukum dengan cepat. Nak kata pandangan mereka ni salah, ni qata' bayyin, tak boleh macam tu. Sabar dulu. Lepas tu kata bila kami duk bincang dengan Maulana Syekh Ahmad, akhirnya ada yang mau keluar kata kenyataan doktor sebut kata memang bahaya rokok ni. Saya kata boleh buat keluar tak mana hak yang kata bahaya tu. Dia tak boleh buat keluar. Sebatang tu ke bahaya ke? Dia tak boleh buat keluar. Syekh Ahmad kata Iftak membuat kajian khusus berkenaan perkara tersebut. Dan Syekh kata kan dia bahagian penyelidikan. Syekh ketua bahagian penyelidikan. Kata boleh dikatakan banyak daripada kajian yang ada dalam dunia sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab berkaitan dengan rokok ni daripada hospital ataupun di mana tempat kajian berkenaan dengan perkara ni daripada seluruh dunia ada di Darul Ifta Mesir. Dan hasil kajian boleh dikatakan para doktor mengatakan bahawa rokok ni akan jadi mudarat. Akan jadi mudarat kalau kata seorang tadi melakukan mulazamah rokok ni isap lebih daripada 6 batang satu hari. Yang ni akan boleh jadi mudarat. Maksud satu hari dia isap lebih daripada 6 batang. Maksud naik 7 batang, 8 batang, maka pada 9, 10 ada yang sampai satu hari satu kotak rokok. Tiap-tiap hari, sehari kotak rokok gila. Duduk saja pun dan hil. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata kalau kata kurang daripada 6 batang, maka dia tidak tahaqquq darar tersebut. Masih lagi dalam keadaan zon, tak pasti. Tapi kalau lepas pada 6 batang, ini masalah. Ini memang akan bermasalah. Jadi, saya kata maksudnya kalau orang tadi dia memang jenis dia isap rokok tiap-tiap hari lepas makan dia. Dia makan sehari 2 kali ya. 2 batang dia tak. Dia kalau lepas makan dia tak boleh dia tak isap rokok. Dia akan isap rokok dulu. 2 batang. Adakah dia termasuk dalam kategori orang yang lebih daripada 6 batang ni? Tak lebih. Long total jenis isap rokok daun pula. Jadi hukum dia makruh. Kata orang apa?
Syekh kata dia hormat fatwa Darul Ifta kerana dia pun ahli majlis fatwa Mesir. Majlis fatwa Mesir tak ramai, sebelah orang aja. Yang lain bekerja ya. Dan Syekh salah seorang daripada ahli majlis fatwa besar lah. Dan Syekh kata dengan fatwa Ifta haram. Tapi kalau dibincang dengan bentuk ilmi, sebenarnya masih lagi fihi aqwal. Ada yang haram pada individu, ada yang makruh pada dalam keadaan tertentu. Jadi bukan tanakut. Karena tanakut akan berlaku kalau dalam wahdati samaniyah tu akan berlaku. Kan? Maksudnya dalam satu pandangan tu makruh dan haram dalam masa yang sama. Tak, dia makruh pada iktibar sekian, haram pada iktibar sekian. Itu kan tak tanakut tu. Tak berlaku tanakut. Faham? Ada dua qaul dalam masalah tersebut. Ini masalah. Jadi zaman tu kita jangan cepat hukum. Dan kalau tengok ada orang isap rokok, jangan kita cepat kata hukum. Benda tersebut kata ni buat benda yang haram, berdosa apa semua kali. Jadi kalau kita jaga tu lebih baik. Daripada tak isap rokok, lebih baik tak isap rokok lah. Jangan isap rokok lah. Dan kita pun tak isap rokok. Jadi rokok kalau Syekh sebut, dia kata bid'ah makruhah. Dia termasuk bid'ah yang makruhah. Waqila, dan Syekh sebut pula sejarah. Macam mana rokok boleh masuk ke negara Islam. Orang putih buat masuk. Lepas dia tahu dah kata darar, dia pun masuk. Tapi mereka akan apa ni disebut sini apa dia? Melainkan setelah mereka ijtima' atiba'uhum ala man'ihim min mulazamah alaihi wa alla yasta'milu minhu illa al-qadra alladhi la darara fihi. Melainkan mereka akan boleh hisap juga, tapi dengan qadar yang tidak berlaku mudarat. Qadar berapa? Ini yang sebut ni 6 ke bawah. Jadi kita beritahu ni, yang tak isap rokok, jangan isap rokok. Yang dah isap rokok, kurangkan daripada 6 batang. Kalau dah isap rokok, kita nak buat macam mana? Kita tak pernah isap rokok, kita tak tahu orang isap rokok. Orang isap rokok ni kalau tak kena rokok, ketak kaki tu. Macam nak main drum. Kita tak tahu, kita tak isap rokok. Ada siapa pernah isap rokok ni? Saya tak pernah. Saya tak pernah. Tak ada apa. Apa isap rokok? Tak apa. Abah sebenarnya bila masuk umur belas tahun, dalam 19-20, tu hisap rokok sehingga berhenti dalam masa sebulan ni. Tak ada sakit apa? Tak. Jadi tak pernah berhenti. Umur 20-an lebih. Sampai baru tinggal lebih kurang dalam tak sampai 2 bulan ni. Sebab habis stok. Abang penting ada? Oh ada tapi abang tinggal? Tapi tinggal dulu. Boleh kan? Tapi sangat juga. Itu yang kedua, perbezaan dia antara rokok daun dengan rokok ni lain perbezaan sebab kita biasa. Rokok daun satu, yang keduanya cara hisap tu. Hisap tu ini memang bahaya. Dia ada dua kaedah lah. Yang mana kita yang sebenarnya kita hisap. Tapi rokok daun dia beza banyak dengan rokok yang buat ni. Bukan tak mahu lain harga. Cara hisap tu penting. Kalau hisap ini bahaya. Kalau sekadar biasa ya tak ada apa. Yang cepat parah sikit rokok yang beli yang mahal tu. Yang mahal itulah. Yang tu memang. Dan hil betul kan. Daun biasalah. Cara hisap tu. Jadi sekarang ni walaupun tak hisap tak sampai 2 bulan lagi kot, baru berapa hari lah. Tapi ada dalam beg tu tak pernah hisap sampai sekarang ni. Tapi masih duk ingat. Walaupun tak hisap langsung lagi kan. Tarikh takat berhenti ni. Dekat 40 tahun dah lah abah. 40 tahun dah. 40 tahun dah. Kalau nak kata tahaqquq darar. Ada orang kalau minum gula jenis tu, rasanya potong kaki lah. Betul tak? Perbezaan cara hisap tu mungkin lah. Tapi orang tua dulu pun umur 90 tahun dia hisap lagi. Ada lagi. Ya, betul. Betul. Untuk Wu Fatih pun baru berhenti lah. Sebelum dia meninggal tu lah. Betul sungguh. Maknanya dia hisap dalam tu. Syekh Yasin Padang. Shisha hisap sampai umur 90. Umur dia muammar, umur kat 100 tahun. Mungkin cara hisap tu lah. Jadi maksudnya masih dalam makruh hukum ni. Kalau kata dalam pandangan tu lah. Kecuali kalau masuk pada mudarat. Kalau dah masuk darar, waktu tu jadi haram. Ni bukan kita nak suruh lagi ada ham pula lagi duk. Kalau tak hisap rasa susah juga. Kadang-kadang tu
Dia nak buat kerja tak pandai. Tak boleh kerja. Contohnya nak motor hilang mesti nak balik ambil lah. Sekarang alhamdulillah. Tak tahu lah pula hal orang mana. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung esok. Wa qila innahum ni ni ada cerita lagi ni. Kita baca sini sampai habis sikit. Wa qila innahum syarrahu rajulan ba'da mautihi kana mulaziman ala syurbih. Dikatakan ada mereka dah belah dada. Syarrahu maksudnya buat pembedahan kepada seorang lelaki selepas mati yang mulazim ala syurbih, yakni syurbi dukhan, minum selalu isap rokok. Syurbi dukhan ni bukannya minum rokok, isap rokok. Fawajaduhu sariyan fi uruqihi wa asabih. Nampak apa ni seolah-olah Allahumma salli alaihi hatta inna muqa 'idhamihi qad iswadda. Ini kalau dah mulazim dengan perkara tersebut. Wa wajadu, maksudnya jadi hitam, kadang-kadang tulang pun hitam. Wa wajadu qalbahu misla safanjati al-yabisah. Safanjah maksud jadi span. Jadi dia punya jantung dia jadi macam span yang kering. Wa kabidahu mahruqan ka'annahu shawwa 'ala an-nar atau shuwiya 'ala an-nar. Seolah dia macam dibakar di atas api. Wa min zalikal waqt mana'u min al-mudawamati 'alayh. Nampak tak? Lepas tu mereka larang untuk mudawamah. Mudawamah berterusan dan dengan yang mudarat tersebut. Wa amaru bi bai'ihi lil muslimin, dan mereka mengarahkan untuk dijual kepada muslimin liyadurrahum fil ajal. Fil ajil. Untuk memudaratkan mereka pada masa akan datang. Walidha nuqila an ba'dil ulama annahu qala bi tahrimihi falihtiyatu al-man'u min syurbih. Ihtiyat man'u. Ihtiyat. Tapi sebahagian ulama, sebab tu nuqila an ba'dil ulama. Ba'dil maksud sebahagian ulama mengatakan haram. Sebahagian lagi mengatakan makruh. Maka pandangan ini masih lagi dalam itar khilaf di kalangan para ulama dan bukan ittifaq. Walaupun mereka keluarkan pandangan ada iftaq yang itu keluarkan kata rokok ini haram dan sebagainya, tetap masih lagi dalam perbahasan para ulama dalam masalah tersebut. Baik, wa min amthilati tsaniyah, ini esok insya-Allah kita akan masuk, iaitu pada misal bid'ah yang muharramah. Tadi bid'ah yang makruhah, ini bid'ah yang muharramah. Dan al-imam ada ulama yang karang khusus berkenaan dengan rokok, seperti Maulana al-Imam Ihsan Jampes dalam kitab dia Taqribul Ikhwan kalau tak silap. Ada Irsyadul Ikhwan. Kitab apa? Irsyadul Ikhwan kalau tak silap. Fi syurbid dukhan tu. Dengan tembakau dengan syurbid dukhan dengan qahwah. Ada cerita kitab, dalam kitab sebut ada cerita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal as-salatin ala خاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.